am indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bukanlah nama yang asing bagi masyarakat di negara kita. Lebih-lebih lagi dalam sejarah politik tanah air. Abdul Rahman dilahirkan di Istana 3 Tingkat Alustah, Kedah yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin pada 8 Februari 1903. Tunku merupakan anak lelaki yang ke-7 dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Bodanya Cik Menyelara, seorang isteri Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang tidak berdarah gahara, ialah anak perempuan Luang Naraborirap, seorang pegawai daerah Thailand. Kelahiran Tunku Abdul Rahman disambut secara biasa-biasa sahaja kerana beliau bukan bakal pengganti Sultan Kedah. Pengganti Sultan Kedah, Sultan Badri Shah Ibni Sultan Abdul Hamid Shah telah pun berumur 30 tahun ketika itu. Sekecil, Tunku Abdul Rahman dipanggil Awang kerana rupa parasnya yang tidak sesegak adik-beradiknya yang lain. Beliau bebas bermain di luar istana dan pernah membentuk pasukan bola sepak kampung. Tunku Abdul Rahman biasa mengendap burung dan melastik serta bermain lumpur sehingga mengidap penyakit puru di kakinya. Tunku Abdul Rahman punya darah keturunan raja, merupakan seorang ketua menteri Persekutuan Tanah Melayu pada zaman beliau dan juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kepimpinan beliau amat terselah sama ada dalam bidang politik, iaitu sebagai Yang di-Pertua Agong UMNO atau sebagai seorang pemimpin negara yang berwibawa dan berkebolehan dengan mentadbir negara dan rakyatnya. Peranan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam usaha mencapai kemerdekaan negara amat penting. Tunku Abdul Rahman seorang pemerintah, beliau bertanggungjawab dalam mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu daripada pihak penjajah pada tahun 1957. Beliau turut memainkan peranan penting dalam membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Tunku bermula pendidikannya pada tahun 1909 di sebuah sekolah rendah Melayu di Jalan Baharu, Alostar. Biasanya berbahasa Siam di rumahnya. Beliau belajar bahasa Melayu di sekolah itu. Seorang guru pula datang ke rumahnya untuk mengajar bahasa Inggeris. Tunku kemudian berpindah ke sebuah sekolah kerajaan berbahasa Inggeris yang kini dinamakan oleh Sultan Abdul Hamid. Di sini, beliau belajar di sekolah pada waktu siang dan membaca Al-Quran pada waktu petang. Pada tahun 1913, sewaktu berumur 10 tahun, Tunku dihantar ke Bangkok untuk menetap bersama Tunku Yusof Ibni Sultan Abdul Hamid dan beliau belajar di sekolah The Sirin Trawat pada tahun 1915. Tunku pulang dan meneruskan pendidikannya di Penang Free School. Antara gurunya ialah H.R. Cheeseman and S.M. Zainal Abidin. Pada tahun 1919, ketika berumur 16 tahun, Tunku menerima beasiswa Negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikannya di Kolej St. Catherine di Universiti Cambridge. Beliau merupakan penuntut pertama untuk menerima pendidikan di United Kingdom di bawah tajaan Kerajaan Negeri Kedah. Ketika Tunku tidak dibenarkan tinggal di asrama kerana dasar kulit berwarna masih diamalkan, beliau membantah kepada William Peel, penasihat British kepada Kedah. Akhirnya, pengetua sekolah itu terpaksa meminta maaf. Dari segi berpakaian, Tunku agak kebaratan. Semasa beliau dihantar ke England, tiada sepasang pun baju Melayu yang dibawa oleh Tunku. Tunku dan keluarganya hanya menempah pakaian barat di kedai Prick di Pulau Pinang. Ketika di England, Tunku amat berlainan dengan Sultan Perak yang berbaju Melayu, siap dengan tengkolok. Mula-mulanya, Tunku mengambil jurusan undang-undang bersama rakannya, Edward Channing, Sir H.B. Davis and Gil Brown, tetapi kemudian bertukar kepada jurusan sastera sejarah.
Beliau suka bersia-sia dengan motosikal, rally sport dan kereta mewah dan melakukan 28 kesalahan trafik jalan raya semasa berada di Cambridge. Tunku tidak dapat menduduki peperiksaan akhir ijazah sarjana muda sastera kerana terlupa jadual waktu peperiksaan beliau. Dengan bantuan dan kerjasama daripada sahabatnya, Taib Andak, beliau memperolehi ijazahnya pada tahun 1925. Pada tahun 1927, Tunku dihantar semula ke England untuk belajar undang-undang di University Cambridge kerana keluarganya tidak berpuas hati dengan keputusannya yang lalu. Beliau lulus semester pertama dalam jurusan undang-undang di Inner Temple pada tahun 1930. Selepas pemulangannya, Tunku bertugas sebagai pegawai latihan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Kedah pada tahun 1931 dan beliau dilantik sebagai pegawai jajahan untuk Kuala Nerang pada tahun berikutnya. Beliau dipindahkan ke Pulau Langkawi pada tahun 1935 oleh Clayton, penasihat British sewaktu itu. Pada tahun 1937, Tunku bertugas sebagai pegawai jajahan di Sungai Petani, bersamping bertindak sebagai hakim daerah dan pengerusi Lembaga Kebersihan Sungai Petani. Sebuah masjid di Sungai Petani telah dinamakan Masjid Rahmaniyah sempena nama Tunku. Pada tahun 1937, Tunku pergi semula ke England buat kali yang ketiga untuk menyambung pelajaran undang-undangnya. Antara temannya ialah Sardan Haji Jubir. Beliau kembali ke Kedah pada tahun 1939 kerana terdapatnya berita bahawa perang akan meletus di Eropah. Pada tahun 1940, beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Perkhidmatan Pasukan Kawalan Am Selatan Kedah. Pada 9 Disember 1941, Tunku menyorokkan Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu ayahnya yang ketika itu berumur 80 tahun. Sewaktu pegawai British hendak membawanya ke India. Bagi beliau, tidak wajarlah seorang sultan melarikan diri daripada tanah airnya sewaktu peperangan. Berpakaian tentera utara Australia, Tunku menculik ayahandanya yang ketika itu bersama dengan Sheikh Abu Bakar Al-Idrus, seorang meresiu kesihatan Kedah, dan menyembunyikannya di Sedim, dekat dengan Kulim, di bawah jagaan penghulu Wahab. Tunku Badli Shah, pemangku Raja Kedah, tidak berpuas hati dengan tindakan Tunku yang membelakangnya sebagai bakal pengganti Sultan Kedah, Benar dan tentera Jepun. Sultan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1943. Semasa Jepun memerintah, Tunku kekal sebagai pegawai jajahan Kulim tetapi ditemani oleh Ohata, seorang pegawai Jepun yang pernah menjadi tukang gunting di Pekan Ulster. Tunku menyambung semula pendidikannya di Inner Temple pada tahun 1947. Sewaktu tempoh itu, Tunku bertemu dengan Abdul Razak Hussein. Beliau dipilih sebagai Presiden untuk Persatuan Pelajar Melayu Britain, dan Abdul Razak yang berumur 26 tahun ketika itu dipilih sebagai setiausaha. Beliau juga berkempen untuk Lloyd George Juris, seorang calon parti Liberal. Tunku akhirnya dilayakkan menjadi peguam pada tahun 1949. Seorang yang bersemangat kesukanan, Tunku memulakan pertandingan bola sepak antarabangsa yang digelar Pesta Bola Merdeka pada tahun 1957. Pada tahun berikutnya, beliau dipilih sebagai Presiden pertama untuk Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, sebuah jawatan yang beliau memegang sehingga 1976. Pada tahun 1940, Tunku dilantik menjadi Timbalan Pengarah Pertahanan Awam Kedah Selatan. Apabila Jepun menyerahkan Kedah kepada negara Thailand pada tahun 1941, Tunku dilantik menjadi penyelia pelajaran. Jawatan ini dipegangnya hingga British berkuasa semula di Kedah dan di seluruh negara. Didorong oleh keazaman yang kuat, Tunku ke England pada tahun 1947 untuk menghabiskan pelajarannya di Inns of Court. Di sini beliau bertemu dengan Tun Abdul Razak yang jauh lebih muda darinya. Tunku menjadi yang dipertua Kesatuan Melayu United Kingdom dan Tun Razak menjadi setiausahanya. Dalam umur 46 tahun, Tunku berjaya menjadi seorang barrister, iaitu satu peringkat yang agak tua. Beliau berjenaka bahawa dirinya adalah satu-satunya pelajar dalam Inner Temple yang diterima kebar setelah menuntut selama 25 tahun. Setelah tamat Perang Dunia yang Kedua, Tunku turut menyertai politik menentang Malayan Union dan membangkitkan kesedaran ke arah kemerdekaan bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lain di dalam UMNO.
Beliau berusaha menyatupadukan tenaga orang-orang Melayu. UMNO telah ditubuhkan dengan dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar bagi menyahut kehendak-kehendak kebangsaan Melayu, tetapi dalam beberapa hal dasar, Tunku tidak bersetuju dengan pendapat yang ada. Pulang ke tanah air, beliau berpindah ke Kuala Lumpur untuk menjadi timbalan pendakwa raya di bawah Jabatan Undang-Undang Persekutuan. Tetapi perkembangan politik dalam UMNO dan di luarnya amat pesat, seolah-olah menantikan seseorang pemimpin tertentu untuk mengetuainya. Pada bulan Ogos 1951, terjadilah satu krisis dalam UMNO yang menyebabkan Dato' Onn meletak jawatannya sebagai Yang di-Pertua. Waktu itu, ada beberapa tokoh UMNO yang boleh mengambil alih tempat Dato' Onn, tetapi pemimpin-pemimpin parti yang ada bersetuju atas tubuh Tunku. Dengan itu, jadilah Tunku Yang di-Pertua UMNO yang kedua selama 20 tahun. Menjelang pilihan raya 1955, perikatan ini disertai pula oleh MIC, iaitu Kongres India Tanah Melayu, sebagai mewakili kaum India. Dengan pertubuhan perikatan ini, semua kaum-kaum yang penting adalah terwakil dalam sebuah badan politik yang terbesar bergerak menuju kemerdekaan. Kata sepakat yang dahulunya susah untuk dicapai kerana parti-parti tidak mempunyai pendapat yang sama, sekarang boleh diselesaikan secara konsensus dalam perikatan. Soal kerakyatan ditimbulkan di mana bukan Melayu menghendaki kelonggaran yang lebih, sedangkan orang Melayu mempertahankan syarat-syarat yang ketat. Soal-soal lain termasuk hak-hak istimewa bagi orang-orang Melayu, penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan asas dasar pelajaran kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi. Tunku Abdul Rahman mengetuai Kabinet telah membentuk strategi jangka panjang dengan melaksanakan rancangan pembangunan negara bagi setiap tempoh 5 tahun bermula dengan rancangan Malaya yang pertama pada tahun 1956 hingga 1960. Rancangan ini mempunyai objektif utama iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada sektor luar bandar. Objektif yang kedua ialah untuk mempelbagaikan keluaran pertanian dan menambahkan peluang pekerjaan. Rancangan ini untuk bermatlamatkan untuk membangunkan sektor ekonomi luar bandar bagi merapatkan jurang pembezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar dan mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat luar bandar. Dua agensi yang ditubuhkan sepanjang rancangan Malaya pertama dijalankan ialah Rural and Industry Development Authority, iaitu RIDA, yang ditubuhkan pada tahun 1953 dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, iaitu FELDA. Pada tahun 1969, Tunku membantu menubuhkan Pertubuhan Persidangan Islam, iaitu OIC, dan dilantikkan sebagai Setiausaha Agung yang pertama. Beliau kemudian menubuhkan Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi yang khusus di dalam OIC. Tunku juga merupakan Presiden Majlis Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik, iaitu RISIP, dari 1982 sehingga 1988. Konklusinya, Tunku Abdul Rahman banyak mencurahkan sumbangan kepada negara. Sebagai generasi muda, kita seharusnya mengenang jasa dan sumbangan beliau. Tanpa perjuangan beliau, mungkin hari ini kita masih dalam belenggu penjajah dan Malaysia mungkin tiada dalam peta dunia. Home rule for Malaya is discussed in London between Federation leaders and the British government. Tengku Abdul Rahman, Chief Minister of the Federation, heads the Malayan delegation, while Britain's spokesman is Colonial Secretary Lennox Boyd. Britain favours Malayan self-government. Malayans are eager for it. The question is, how? Abdul Rahman believes his people are ready. He tells the conference, "My people have asked that Malaya be given independence, if possible, during 1957. We believe that the people of the Federation are entirely capable, through us, of running their country happily and efficiently, and at the same time of stamping out communist terrorism, which is proving a menace not only to Malayan security
but also to the peace of the world. Setiap tahun tanggal 31 Ogos, rakyat Malaysia akan mengenang kembali detik negara mencapai kemerdekaan. Pembentukan negara Malaysia agak unik kerana ia dilakukan tanpa perlu mengangkat senjata atau pertumpahan darah menentang penjajah, sebaliknya melalui meja rundingan. Rombongan kemerdekaan telah berangkat ke London pada 1 Januari 1956 menaiki kapal laut MV Asia dari Singapura ke Karachi, Pakistan. Kemudian dari Karachi, mereka meneruskan penerbangan ke Kairah, seterusnya ke London. Rundingan Kemerdekaan Tanah Melayu. Wakil Raja Melayu terdiri daripada Datuk Panglima Bukit Gantang, Abdul Aziz Othman, Datuk Muhammad Sis dan Datuk Ni Ahmad Kamil. Manakala Wakil Parti Perikatan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Dr. Ismail, Tun H.S. Lee dan Tun Abdul Razak Hussein. Semasa persidangan UMNO di Dewan Hang Tuah, Bandar Hilir Melaka sekitar tahun 1955, para serikan di UMNO telah menyerahkan barang kemas yang ada di badan seperti gelang, loket, subang, pin baju untuk didermakan sebagai sokongan membiayai rombongan tuanku ke London. Kaum lelaki pula menyerahkan tongkat berkepala emas, jam tangan dan lain-lain barangan berharga. Rombongan tuanku tiba di London pada 14 Januari 1956 dan berunding dengan perwakilan kerajaan British. Setiausaha negara bagi tanah jajahan Pesuruhanjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dan lain-lain selama 3 minggu, iaitu 16 Januari hingga 6 Februari 1956. Akhirnya, kerajaan British akur memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Perjanjian London termeterai ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 8 Februari 1956 di Lancaster House. London mewakilkan kerajaan Tanah Melayu dengan Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British bagi pihak kerajaan British. British sedar bahawa mereka tidak dapat menghalang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, tetapi dalam masa yang sama, mereka cuba mempertahankan kepentingan mereka di Tanah Melayu. Dalam perjanjian London, tarikh kemerdekaan ditetapkan iaitu pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya bebas gubal, perlembagaan dan parti perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan. Perjanjian pertahanan dengan British ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. Konsep raja berperlembagaan dikekalkan. Kuasa pusat dibagi dengan kuasa negeri diteruskan. Sekian, terima kasih. Pada tarikh 31 Ogos 1957, pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman Putra, iaitu Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, tepat pada pukul 12.30 malam di Padang Kelab, Selangor, Kuala Lumpur. Pengisytiharaan itu telah diiringi dengan laungan merdeka yang bergema dengan penuh bersemangat dan menandakan lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat dan merdeka. Upacara pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu sepenuhnya telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada pukul 9.30 pagi di hadapan Raja-Raja Melayu dan 20,000 rakyat Persekutuan Tanah Melayu serta perwakilan dari 30 negara-negara Commonwealth. Di akhir pengisytiharaan tersebut, Tunku telah meneriakkan merdeka sebanyak 7 kali dan disambut dengan gemuruh oleh rakyat yang hadir. Serentak dengan itu, lambang perpaduan, keutuhan dan kedaulatan bangsa iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dan diiringi oleh lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Ini diikuti pula dengan seruan azan dan tembakan meriam sebanyak 101 das. Dengan pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu itu, maka berakhirlah penjajahan Inggeris dan kuasa baginda Queen ke atas Persekutuan Tanah Melayu, termasuk Pulau Pinang dan Melaka, iaitu sejak lebih 170 tahun. Pada hari ini juga, Pesuruhjaya Tinggi British terakhir di Persekutuan Tanah Melayu iaitu Sir Donald McGillivray dan isterinya telah meninggalkan negara ini dan pulang ke negara England. Pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada hari ini dalam tahun 1957 telah membuka satu lembaran baru. Tanah Melayu mara ke hadapan mengambil tempat yang hak baginya sebagai anggota yang bebas dan merdeka dalam lingkungan negara-negara di dunia.